kepada pengerusi majlis. Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri. Forum Remaja Jendela Kecemerlangan Minda. Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani. Forum Remaja Membentuk Insan Insani. Forum Remaja Kunci Revolusi Masyarakat Bervisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada warga dewan sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa masalah ketagihan gadget ini berada dalam tahap yang agak membimbangkan bagi semua pihak. Justeru, masalah ini perlulah dilihat dalam skop yang lebih besar jika ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, peranan remaja dalam mengatasi masalah ketagihan gadget. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, Saudara Daniel Hakimi. Apa khabar saudara? Kabar baik saudara. Seterusnya, ahli panel kedua, sigap dan bergaya, Saudara Naim Nurimat. Selamat datang saudara. Terima kasih saudari. Dan ahli panel kita yang terakhir, nampak pemalu tetapi bijak berkata-kata, Saudari Amirah Humairah. Selamat datang juga saudari. Selamat datang saudari. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah yang saudara faham dengan tajuk kita pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah pun menjemput saya sebagai panel yang pertama di dalam pusingan yang pertama bagi membincangkan tentang apakah definisi dan kefahaman yang dapat kita peroleh daripada tajuk yang akan kita bahaskan di dalam forum hari ini. Okey. Untuk pengetahuan semua, tajuk kita pada hari ini ialah peranan remaja dalam mengatasi masalah ketagihan gadget. Dan jika kita perasan, perkataan yang pertama adalah peranan. Apakah maksud peranan? Peranan adalah tugas, bahagian ataupun amanah yang telah pun dipegang oleh seseorang. Manakala remaja pula adalah golongan manusia yang berumur daripada 12 tahun sehingga 21 tahun. Mengatasi pula bermaksud menyelesaikan, menghapuskan sesuatu keburukan dan juga menyelesaikan sesuatu masalah. Dan kita boleh tengok pada perkataan yang seterusnya, iaitu masalah, sesuatu yang memerlukan penyelesaian, menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Ketagihan pula adalah sesuatu penyakit otak yang menyebabkan penginginan yang bersangatan terhadap sesuatu perkara walaupun sudah datang kesedaran bahawanya ia membawa keburukan kepada diri kita. Dan perkataan yang terakhir adalah gadget. Dan sebagaimana yang semua tahu, gadget adalah suatu alat yang berteknologi tinggi yang mampu memudahkan urusan kehidupan manusia. Baiklah, berdasarkan perkataan-perkataan dan juga definisi-definisi yang saya telah kemukakan tadi, dapat kita fahami dan juga kita simpulkan bahawasanya tajuk forum kita ini dengan satu soalan, iaitu apakah tugas yang dipegang oleh seorang remaja, iaitu golongan yang berumur daripada 21 tahun sehingga 21 tahun di dalam menyelesaikan masalah dan juga isu yang melibatkan penginginan yang bersangatan yang sehingga mampu membawa kepada keburukan di kalangan remaja. Oleh itu, saya menjemput kembali saudari moderator yang sangat bersemangat untuk mengemudikan forum ini untuk kembali mengendalikan majlis. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Daniel atas perkongsian beliau. Apa yang saya dapat simpulkan di sini, mereka yang berumur 12 hingga 21 tahun menggalas tanggungjawab untuk mengatasi masalah mereka yang menggunakan gadget secara berlebihan sehingga mendatangkan kemudaratan. Oleh itu, saya ingin mengemukakan soalan seterusnya kepada ahli panel yang kedua. Apakah faktor-faktor masalah ketagihan gadget dalam kalangan remaja? Persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pusingan pertama bagi panel yang kedua. Antara dua faktor dalam masalah ketagihan gadget adalah gadget sendiri merupakan satu pusat sosial yang interaktif. Seperti yang kita tahu,
gadget memberikan manusia berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira waktu dan lokasi dengan gadget sahaja. Kesannya, segala maklumat terkini boleh kita mendapatnya dengan sangat pantas, tanpa kawalan dan tapisan. Selain kita mendapat maklumat yang pantas, gadget ini juga terdapat pelbagai kemudahan seperti aplikasi-aplikasi yang disediakan dalam gadget. Sebagai contoh, Facebook. Seperti kita tahu, Facebook kita boleh mengerahkan video ataupun hantar gambar untuk kita memberi informasi atau kita menarik perhatian kepada para pengguna Facebook. Selain itu, kita boleh melakukan video langsung sama ada dari segi kita permainan video, mempromosikan barang dan lain-lain. Oleh itu, kita perlu sedar, terutamanya remaja, bahawa kemudahan-kemudahan ini sangat baik kepada kita, namun kita perlu menggunakannya dengan hemah supaya diri kita tidak dimudaratkan. Faktor yang kedua iaitu kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Situasi ini sentiasa berlaku di kawasan urban di mana ibu bapa sentiasa bekerja sehingga tiada masa untuk bersama anak-anak. Maka apa yang anak-anak ini buat, mereka menonton video dengan hadapi gadget sepanjang masa supaya mereka dapat menghilangkan tekanan. Oleh itu, remaja sangat perlukan kasih sayang dari ibu bapa, dari diorang kanak-kanak lagi, sehinggalah mereka mampu berdikari. Jadi itulah dua faktor remaja yang saya untuk hari ini. Jadi yang pertama, kesimpulannya, golongan remaja ketagih disebabkan gadget sendiri merupakan satu pusat interaktif, dan yang kedua, kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada panel kedua kerana penjelasan yang amat mendalam sebentar tadi. Sekarang jelaslah bahawa faktor-faktor ini mendorong remaja untuk menyalahgunakan kemudahan gadget. Sekiranya dua panel kami menjelaskan tentang definisi dan faktor-faktor, saya ingin meminta pendapat panel ketiga kami mengenai keburukan apabila seseorang berada dalam situasi ketagihan gadget. Bismillah. Terlebih dahulu, terima kasih kepada saudari moderator kita yang cantik molek kerana sudi menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab persoalan ini, saya sangat bersetuju dengan fakta yang dikemukakan oleh saudara Naim bahawa gadget mempunyai pelbagai peranti tarikan yang dapat membuatkan seseorang ketagihan. Seperti yang kita tahu, gadget digunakan bagi melancarkan rutin kehidupan seharian. Namun, ianya juga mendatangkan keburukan apabila kita terlalu ketagih dengan gadget. Baiklah, saudari pengerusi. Di sini saya ingin berkongsi satu keburukan yang bagi saya sangat relevan dengan remaja sekarang. Namun mungkin ramai di luar sana yang masih tidak sedar. Menurut kaji selidik dengan izin Today Show, terdapat 65% remaja perempuan yang merasakan selfie atau swafoto menambahkan keyakinan diri mereka. Namun begitu, terdapat lebih 50% yang merasakan foto yang dimuat naik oleh orang lain merasakan diri mereka buruk. Fenomena ini khususnya dikenali sebagai narsisism, iaitu mencerminkan imej diri yang dibesarkan padahal sebenarnya hanyalah untuk menyembunyikan masalah kurang yakin diri. Di samping itu, saudari moderator, mereka yang mengalami narsisism akan cenderung melakukan apa sahaja untuk menutup kelemahan diri mereka sekaligus membuatkan mereka terjebak kepada masalah menghantar swafoto secara seksual sekaligus mendedahkan mereka kepada pemangsa filia. Nampak begitu mengerikan bukan kesan ketagihan gadget ini? Oleh itu, berhati-hatilah ketika menggunakan gadget kerana pepatah ada mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih atas pendapat panel kita yang ketiga mengenai keburukan ketagihan gadget. Kita sendiri dapat lihat ramai remaja suka menghantar swafoto di media sosial dengan alasan untuk meningkatkan keyakinan diri. Selain itu, swafoto yang berunsurkan seksual akan memberi kesan yang buruk kepada otak.
Baiklah, soalan saya kembali ke panel yang pertama. Bolehkah anda menjelaskan apakah peranan remaja untuk mengatasi masalah ini di luar sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah menjemput saya untuk pusingan yang kedua. Baiklah, untuk pusingan yang kedua, saya akan membicarakan tentang peranan remaja dalam mengatasi masalah ketagihan gadget, yang mana perbincangan saya ini adalah lebih terarah kepada peranan-peranan di luar sekolah. Sebelum itu, ingin saya tekankan bahawasanya golongan remaja ini adalah golongan yang paling memahami antara satu sama lain. Ini kerana kita menghadapi proses kematangan yang sama, kita menghadapi sesi persekolahan yang hampir sama dan banyak lagi perkara-perkara yang hampir sama. Ini menyebabkan kita dapat memahami antara satu sama lain dan juga dapat memberikan nasihat-nasihat yang relevan dan juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan. Oleh itu, ia membawa saya untuk menyimpulkan bahawasanya isi utama saya adalah kita sebagai remaja perlu menasihati rakan-rakan sebaya yang lain. Antara contoh-contoh yang boleh kita nasihatkan kepada rakan-rakan kita untuk lakukan ketika waktu lapang adalah seperti bermain bola tampar, bermain bola jaring, bermain bola sepak dan berbagai lagi aktiviti-aktiviti lain. Namun timbul persoalan, bukankah kita berada di tempoh perintah kawalan pergerakan? Ini menyebabkan aktiviti-aktiviti fizikal tidak dapat dijalankan. Pada pendapat saya, itu adalah satu alasan yang sangat-sangat tidak relevan. Ini kerana terdapat banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita buat, seperti membaca buku, membuat latihan-latihan subjek yang kurang dikuasai, membantu ibu bapa menyelesaikan rutin harian dan pelbagai lagi. Selain daripada itu, kita juga boleh menasihatkan kawan-kawan kita dengan menyulamkan isi-isi kita dengan keburukan-keburukan terhadap ketagihan gadget yang melampau. Seperti mana yang telah pun disebutkan oleh panel ketiga kita, terdapat banyak kesan-kesan buruk yang berpunca daripada ketagihan gadget yang melampau. Antaranya sifat narsistik yang sangat-sangat tinggi, menjadi mangsa seksual dan juga ia boleh membawa kepada kemurungan. Dan mungkin dengan perkongsian kita tentang kesan-kesan buruk ini, kepada rakan kita dapat menyedarkan dia bahawasanya ketagihan gadget yang melampau adalah sesuatu perkara yang perlu dielakkan. Sekian sahaja daripada saya menjemput kembali saudari Aina Huwaina untuk mengendalikan majlis forum. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diluahkan oleh panel pertama kami. Diharapkan ia dapat menjadi panduan oleh remaja di luar sana untuk menjadi orang yang berilmu dan beragama, insya-Allah. Sekarang, mari kita dengar daripada panel kedua kami, apakah peranan remaja untuk mengatasi masalah ini di dalam sekolah pula. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya pergi kepada persoalan tersebut, kita dapat lihat dalam kesimpulan panel pertama iaitu daripada saudara Hakim, di mana kita perlu melakukan aktiviti fizikal dan banyakkan bersemuka walaupun kita berada dalam PKP. Itu bila kita berada di luar sekolah. Jadi persoalannya, apakah cara penyelesaian jika masalah ketagihan gadget berlaku di dalam sekolah? Lagi-lagi bila kita di asrama. Kadang-kadang kita lihat sebagai pelarakan kita rindu untuk bermain gadget dan menyebabkan mereka tidak sabar untuk bermain gadget bila mereka pulang. Jadi penyelesaiannya adalah kita perlu menyertai program yang disediakan oleh sekolah. Seperti yang kita tahu, banyak program sekolah yang disediakan banyak perkara positif dan boleh dijadikan pengajaran untuk memperbaiki diri kita. Antara program-program yang diajukan di sekolah kita iaitu program kita dengan guru, iaitu Ahana, yang di mana kita boleh berbincang masalah-masalah kita dengan guru dan ahli-ahli yang lain untuk menyelesaikan diri kita yang lemah. Jika kita takut dengan guru Ohana, maka kita boleh pergi ke bilik kaunseling untuk memberitahu masalah kita pada guru kaunseling. Dan jika itu jika tak berkesan, kita boleh melakukan program kita bersama kawan ataupun batch. Kita boleh melakukan likop, usrah dan lain lagi kerana kita berbincang dengan rakan-rakan kita sendiri yang sama umur
kita boleh bincang luah perasaan dan sebagainya. Kita boleh minta pendapat dengan mereka, apa pendapat mereka. Jadi itu saja daripada saya, kesimpulannya. Kita perlu cari sahabat yang paling baik bagi diri kita supaya bila kita susah, bila kita senang, dia sentiasa akan tolong kita. Kerana dalam satu hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang terbaik terhadap temannya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya. Hadis riwayat Hakim. Jadi itu saja daripada saya serahkan semula kepada saudari moderator. Macam yang disampaikan oleh panel kedua kami sebentar tadi begitu hebat. Maka soalan yang terakhir untuk panel ketiga kami. Mengapakah remaja yang menggalas tanggungjawab bagi mengatasi masalah ketagihan gadget ini? Terima kasih saudari pengerusi yang sangat aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, cuba kita renungi baris-baris akhir sebuah sajak yang berbunyi. Nilai seseorang remaja diukur berdasarkan keteguhan pendirian, keberanian dan ilmu yang dimiliki. Saya Masa yakin berbaki sajak 5 ini minit. sudah menerangkan sajak ini sudah menerangkan cukup jelas bahawa nilai remaja itu sangat mahal. Mereka yang mempunyai pendirian teguh akan dihormati, yang rosak akhlaknya akan dikeji. Itulah realiti kehidupan ini. Remaja memikul tanggungjawab bagi mengatasi masalah ketagihan gadget ini. Menurut apa yang telah diutarakan oleh saudara Daniel sebentar tadi, remaja adalah golongan yang berumur 12 tahun hingga 21 tahun. Yang menurut saya umur mereka pada ketika ini adalah sihat, fizikal dan mental. Selain itu, menurut laporan daripada Sinar Harian, mereka yang mengalami ketagihan gadget, 65%-nya adalah terdiri daripada kalangan remaja. Oleh itu, kita sebagai kelompok yang sama amat memahami perasaan yang dirasai mereka sekaligus mempunyai satu kelebihan dari golongan lain untuk membawa mereka kepada arah yang benar. Selain itu, saudari moderator, pasukan pembimbing rakan sebaya yang ditubuhkan di sekolah-sekolah amat mengukuhkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Kerana apa? Kerana mereka yang dilantik adalah di kalangan remaja. Mereka ditugaskan untuk membimbing rakan sebaya mereka ke arah kebaikan. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahawa seorang remaja memegang tanggungjawab yang besar bagi membimbing rakan sebaya mereka yang lain. Oleh itu, kita sebagai remaja perlulah menjaga nama baik kelompok remaja yang lain, kerana pepatah ada mengatakan kerana nila si titik, rosak susu sebelanga. Saya rasa sudah cukup daripada saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi berkongsi pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini tidak hanya masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Hadirin sekalian, berdasarkan pembincangan kita tadi, dapatlah disimpulkan bahawa masalah ketagihan gadget ini bukanlah sesuatu yang harus dipandang ringan. Lebih-lebih lagi kepada golongan remaja yang memainkan peranan yang besar untuk membendung krisis ini daripada berterusan. Setakat itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.